melamai serta beri tapi basah ngagai kita semua, boleh ingat aku, Donilang. Batang berita kita yang malam tu, projek ngagak museum bak beberapa bengkah endu di Sarawak sebagai ada plan bersaing mansang ke negeri itu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Dato' Abang Openg madah museum tu ialah dekatnya di palang nyimpan pusaka lama dimantai ke sejarah pemansang engau cara hidup rakyat. Di sini kita mendirikan museum kerana banyak khazanah yang berlaku di bahagian Limbang. Tadi saya melihat beberapa artifak dan juga gambar yang mencerminkan cara hidup yang berlaku di Limbang ini. Ada something special. Umpamanya tadi ada dilihat bagaimana perhubungan di antara Limbang dengan Brunei melalui sungai dengan kapal yang agak unik desainnya. Dan selain daripada itu beberapa juga corak hidup masyarakat yang ada di lawas. Ia madah menyenyak bahawa media sudah menjadikan Museum Limbang kena hari 4. Sebelum itu, banyak ia, Premier Sarawak madah ke Perintah Sarawak sudah nyedia ke agiah belanja ngagak museum lalu palannya uliah nyadi ke pengingat rebak baru Jemaila. Ku ia, museum tu ngembuan palan ti uliah dikena mantai ke penerang berkawa engau rekod kelia. Umpamanya mengenai dengan Malaysian Agreement 63. Saya telah mengantarkan peguam kita ke London. Dan mereka pergi ke mana tempatnya? Archive Museum. Di mana rekod-rekod disimpan. Dan sekarang ini sebabnya dah lebih 50 tahun boleh dibuka. Tidak ada rahsia lagi. Dan kita mengambil data dan maklumat daripada Archive Museum. Sebab itulah apabila kita berbincang mengenai dengan MA63, kita mempunyai fakta yang betul dan melalui rekod-rekod yang tersimpan dalam museum. Bak program kebukai, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohri belak menjadi ke Jambatan Kuala Kubu ngelayang waterfront Limbang ngagai Museum Limbang. Kelimpah harinya, Premier Sarawak megak madah sidaya dekatnya belak ke pemansang bak selampur negeri itu. Nya alai ko ya dia tu sudah bisik beberapa agensi ditumbuh ke bakal agensi pemansang kandang benua utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HSDA, agensi pemansang betung Engau Delta Rajang. Konsep pentadbiran sekarang ini adalah decentralization. Kita empower bawah dan cara kita membangun ialah dari bawah ke atas, bottoms up. Apa dikendaki orang bawah, rakyat jelata, kita menjadikannya sebagai dasar dan kita laksanakan. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohri nambah kerja ya, Prambu yang numbuh ke Sovereign Wealth Fund sebagai ada julu hati ke pemain Jemaila. Niat saya ialah satu hari kita mempunyai dana di mana kita boleh memberi pendidikan secara percuma di peringkat universiti kepada anak Sarawak. Ini niat saya. Whether I can do it or not, I leave it to God. But that is my ambition. Berita di Miri, Upis Menteri Dagang Temuai seni engau main asal Malaysia Motek dekat nyamuk mantai ke Peliliah Bario ngagai menua luar. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah agensi baru Upis Menteri Kemegai tanggung pengawal ngeremai ke dagang temuai di Malaysia ianya Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia MTPB. Jakob yang menjadi ke pengawal nutup Pesta Nukinen Bario 2022. Di Bario Empai Lama, koya Pesta Nukinen Engau Tanah Tinggi Bario uliah nyadi sebagi ada program nyungkak ke Malaysia nyadi pelan dagang temuai. Datuk Seri Nancy madah MTPB bersaup engau stesen televisyen menua engau antarabangsa ngagak travelog engau video kelimpah nengah media rama lalu dipenang ke nengah selampur dunia. Kelimpah harinya kawan Parlimen Batang Sadongnya megak madah Pesta Nukinen Bario sebagi ada cara dikena mandang ke main asal bangsa Kelabit ti agi mengkang di Kemeran nyentuh ke diatu. Berita nangkan ketuk, polis sudah nangkap 358 suspek alai 330 hari penyampaunya suspek laki lalu 28 agi suspek Indu. Dengan operasi khas Tapistik Belabuh 27 nyentuh 29 Julai itu, tadi dikena nagang ulah gian dadah di Selampur Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri madah bisik 9 seksen penyalah udah ditentu ke mayanya.
Hasil operasi ini juga telah menangkap 4 orang tokan dadah berusia dalam lingkungan 27 hingga 47 tahun yang disiasat di bawah Seksyen 3 Peringkat 1 Akta Dalam Bahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas nomor 85. Manakala selama 8 orang penagih tega telah dikenal pasti untuk yang dikenakan di bawah Seksyen 39C Akta Dalam Bahaya 1992 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 jika disabitkan kesalahan. Ia berjakut menyenyak bak awam media ops Tapis Khas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN di Palan Media JSJN Induk Opis Polis Kontijen IPD Sarawak Kuching kena hari 4. Kelimpahannya Datuk Muhammad Azman madah 155 pengawal merasa ngenyit udah digagak bak mayuh bengkah dur. Dan bagi rampasan sepanjang operasi ini berjumlah RM69,608.50 iaitu 131.47 gram syabu, 34 pokok ganja, 1.85 gram ganja, 1.5 liter air ketum. Rampasan dadah tertinggi dilakukan Jalan Sibu bernilai RM56,420, diikuti oleh Kuching bernilai RM4,970 dan Miri RM4,576 dan diikuti oleh lain-lain daerah. JSJN Sarawak Megah merekrut 5,491 ikut orang di Tan lalu mayuh bengkah dadah ditemu sepanjang tahun lebih RM9 juta antara 1 Januari nyentuh 31 Julai 2022. Berita diterus ke engau jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Sarawak terus diatur engau program ti nyedia ke servis ngagar rakyat kelimpah mayuh bengkah program kebukai. Program itu nanduk program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ke diatur 14 dur di Selampur Menua dikena nyungkak ke ulah berserakup rakyat. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berkongsi ke report ia hari Kuching kena hari 4. Segala persiapan akhir untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Sarawak kini sedang dilaksana bagi memastikan program berjalan dengan lancar. Hari ini apa yang dapat kami kongsikan, kontraktor dilantik serta para petugas yang terlibat sedang melakukan persiapan akhir sebelum bermulanya program ini. Menurut Wakil Pengurus Program Ketiga di MUI, persiapan mereka kini telah mencapai 90% sedia untuk menerima para pengunjung. Untuk untuk hari ini, Alhamdulillah kita dah siap. Kita hampir siap keseluruhan elemen yang ada dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Okey, untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia kali ini kita mempunyai hampir 200 booth yang melibatkan kementerian iaitu pihak agensi juga daripada usahawan lah. Kita mempunyai banyak booth usahawan IKS, kita ada jualan keluarga Malaysia, kita juga ada pameran agensi which is daripada pihak-pihak kementerian lah untuk untuk diorang mengetengahkan apa yang diorang sampaikan kepada rakyat lah. Dan juga kita juga mempunyai perkhidmatan bas bergerak which is adalah perkhidmatan mobile bergerak menggunakan seperti JPN, jadi orang boleh buat kad pengenalan secara terus. Kita di jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini kita menempatkan elemen yang memberi direct service kepada rakyat lah. Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sarawak bakal dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Ahad dan akan turut dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upin. Jangan lupa untuk datang ke sini esok di Dataran Perayaan Kuching bermula dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Saya Nerissa bersama rakan setugas Nur Nabila dan Matthew. Salam UKAS. Agi nampuang isi berita, konsep Malaysia Sebilik Akti dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kena 22 Ogos tu tadi ukai sebenar jaku ajak tang mai besar reti jadi ke Kelai ngagak serta ngintu rakyat bakal diri Sebilik. Nyalai program ke dekat diatur di Kuching kena 5 nyentuk 7 Ogos tu tahu jadi platform ngerapit ke kau rakyat engau agensi perintah. Pemerintah UKAS mesti ngeranau beberapa ikut pengari hari gerempung ukai di kuasa perintah NGO lalu minta penemu sidak tentang program itu. Pada Jumaat ini, 5 Ogos 2022, siri Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia akan sampai di Kuching, Sarawak.
yang akan diadakan di sini Dataran Perayaan Petrajaya selama 3 hari sehingga 7 Ogos 2022. Pelbagai program yang menarik akan berlangsung pada hari tersebut, antaranya kaunter perkhidmatan, pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Bukan itu sahaja, bagi segmen jualan keluarga Malaysia dan gerai usahawan ini sekaligus akan membantu mengembangkan perniagaan usahawan kecil dan sederhana. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jelajah aspirasi keluarga Malaysia akan memudahkan rakyat di setiap negeri mendapatkan maklumat terus mengenai bantuan dan perancangan yang ditawarkan kerajaan. Oleh itu, kami ingin tahu apa kata rakyat khususnya di Kuching mengenai jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Bukan sahaja ingin mengetahui pendapat mereka, malah harapan mereka selepas jelajah ini. Jom. Program aspirasi keluarga Malaysia kini telah berada di negeri Sarawak. Ini merupakan jelajahan yang ketujuh, negeri yang ketujuh yang dibuat program seperti ini. Jadi dengan adanya program ini sangat baik sekali kerana dengan ada hubungan, ada konsep keluarga Malaysia, mungkin pendekatan antara rakyat dan juga pihak kerajaan boleh saling berhubung. Itu jadi rapat dengan adanya konsep satu keluarga, insya-Allah dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Selain daripada itu, kita lihat program ini begitu baik sekali ya. Jadi kita tahu Sarawak mempunyai pelbagai kaum berlatar belakang agama yang berlainan, tetapi semangat keluarga Malaysia itu sudah lama berada di hati dan naluri orang-orang di negeri Sarawak. Jadi kita kekalkanlah perpaduan dan keharmonian selama-lamanya. Kita di Sarawak patutnya bersyukur dengan keadaan politik semasa dan juga konsep yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan satu konsep yang amat sesuai dan baik sekali terutama untuk rakyat di negeri Sarawak. Bagi kami, Karnival Aspirasi Keluarga Malaysia tu wajar diadakan sebabnya banyak program yang telah disediakan, sebagai contoh Karnival Kerjaya. Selepas pandemik COVID-19 tu, seperti yang kita tahu, banyak orang yang dah hilang pekerjaan, apa semua. Jadi Karnival Kerjaya tu setidaknya ada menyediakan temu duga secara langsung dengan majikan. Setidaknya ada juga beri bantuan penyediaan resume dan kaunseling kerjaya. Sidak penganjur juga ada menyediakan perkhidmatan bas percuma kepada orang yang diam sekitar Kuching dan Semarahan. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita pergi ke Karnival Aspirasi Keluarga Malaysia di Kuching. Bagi kami, siri jelajah Inspirasi Keluarga Malaysia pada 5 hari bulan sampai 7 hari bulan berlangsung di Kuching, Stadium Kuching. Makna bermakna kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di Sarawak lah, sebabnya dapat membantu membagi rakyat melalui maklumat serta bantuan-bantuan dan perancangan yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia. Program macam tu memboleh pola lagi lah, sebabnya dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum dan juga keluarga saling bantu-membantu. So apa tunggu lagi, kita datanglah ke Karnival Inspirasi Keluarga Malaysia. Kita ngalih hanggai berita pengalami hari besar menua tahun tu dekat disambut engau pengericah udah 2 tahun nabib penanggul pandemik COVID-19. Pemerintah UKAS bisa ngeranau mensiar mayuh berkawal engau pengalami ke dekat diatur bulan Ogos tu. Sambutan Hari Kebangsaan jatuh pada 31 Ogos setiap tahun sejak 1957 bagi mengingati kemerdekaan tanah air daripada jajahan kuasa luar. Sambutan Hari Kebangsaan 2022
yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama, beri gambaran tentang penghargaan kepada kesungguhan warga Malaysia dalam mengatasi segala rintangan semenjak pandemik COVID-19 melanda sejak 2 tahun lepas. Hari Kebangsaan merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh orang ramai. Jadi, saya kini berada di sekitar Pasaraya, Kuching bagi meninjau serta mendapatkan reaksi orang awam berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Walaupun saya bertugas di Sarawak, harapan saya bagi kerajaan di Sarawak, saya harap tahun ini adalah satu perayaan atau sambutan yang lebih baiklah sebab 2 tahun kita terlibat dengan pandemik COVID. So, tiada sambutan. So, saya harap demo tahun ini dapat meningkatkan semangat di kalangan orang-orang muda. Bagaimana nak menghargai pengorbanan dan jasa dan tahu apa arti kemerdekaan. Saya harap sama-sama orang muda ni saling membantu kerajaan, membantu pemimpin-pemimpin kita supaya kita dapat apa yang hasil daripada bantuan yang kita berikan kepada kita. Okey, itu saja. Berkenaan sikap patriotisme saya untuk negara. Semangat saya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Maksudnya untuk keharmonian, keamanan untuk semua rakyat yang mau kedamaian dan juga untuk kepentingan rakyat. Bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri. Dan juga kemerdekaan ini haruslah kita merdekakan every tahun, tiap tahun. Sebab apa? Ianya akan memupukkan, menimbulkan lagi semangat kemerdekaan rakyat Sarawak. Sebagai rakyat Sarawak juga, bagi memupuk kita pun sebagai patriotisme di hari kebangsaan tu, sebagai ibu bapa, sebagai contohnya kita membawa anak-anak kita di museum Sarawak, dia jalan, biar katanya memahami kepentingan ataupun macam ni perjuangan orang dulu yang berjuang demi kemerdekaan Sarawak, bahkan dekat Malaysia sekali itu. Nakal dulu edisi malam goreng aku, Donelang. Berita kesini lagi tahu dibedak dengan semua laman media Okas yang kau membuat portal okas.sarawak.gov.my dengan Okas channel di YouTube. Okas, #berkongsi penerang keaman.